Okey, baik. Pada pagi ini untuk slot pertama kita akan pastinya bercakap berkenaan dengan pra-belanjawan 2024. Tapi sebelum itu, kita ada sedikit video sudah disediakan berkenaan dengan pandangan orang ramai berkenaan dengan belanjawan 2024 ni. Jom sama-sama kita saksikan. Sekarang ni kita tengah menghadapi masalah beras, harga beras naik kan. So yang tu saya rasa kerajaan patut pertimbangkanlah untuk cari solution macam mana nak apa orang kata kekalkan benda tu supaya tidak berterusan untuk naik je harga. Saya mohon kepada kerajaan tingkatkan infrastruktur untuk jalan raya khususnya. Kalau menghadapi banjir kilap apa semua tu, kereta rosak lah apa semua, public transport sekali. Pemekasan belia dapat diteruskan kerana agenda pemekasan belia adalah cukup penting untuk memastikan kita dapat melahirkan generasi belia akan datang dan juga pelapis kepimpinan negara yang cukup hebat. Memperkenalkan seperti one-stop center, pusat setempat untuk belia, untuk mereka menjalankan aktiviti, memberikan lebih banyak peruntukan kepada belia dan juga terus menjalankan kursus seperti upskilling, reskilling untuk belia serta mencipta peluang pekerjaan kepada belia supaya mereka dapat menceburi diri dalam bidang-bidang pekerjaan, ekonomi gig dan juga mereka akan rasa dihargai dan juga diterima dalam sistem negara sebagai seorang pemegang taruh. Saya berharap kerajaan akan cuba menyelesaikan kos sara hidup dan juga mengambil inisiatif untuk membantu rakyat menjalankan hidup yang lebih baik dan selesa. Memang ada bantuan peranti siswa kan, tapi kalau kita tanya kawan-kawan kita orang, hanya segelintir je yang boleh cakap, kita orang dapat peranti siswa. Yang betul-betul perlu tu kadang-kadang tak dapat pun. Jadi mungkin dari pihak dia tak buat permohonan ke apa, tapi kita orang tanya dia macam, saya dah buat permohonan cuma saya tak dapat, saya tak layak macam tu. Sedangkan untuk kos dia tu macam animation, kadang-kadang dia memang perlukan tablet peranti siswa tu. Harapan saya adalah semoga lepas ni akan ada banyak lagi bantuan dari segi pembelajaran student. Contohnya daripada peranti siswa, daripada bahan bacaan mungkin secara percuma ke. Bila ada tablet tu sebenarnya bahan bacaan tu memang boleh masuk dalam tablet tu dah sebenarnya. Sebab kalau kita nak membaca semua dalam tablet tu sebenarnya. Nak buat assignment semua tu. Jadi harap banyakkan lagi student untuk dapat peranti siswa. Semasa ni perlu dikaji semula ke. Harap pihak kerajaan pertimbangkan permohonan dari QPAC demi kelangsungan hidup. Okey, pastinya walau apa jua pembentangan belanjawan, ia digambarkan sebagai bagaimana memastikan pembahagian peruntukan kerajaan pada satu tahun tersebut akan dapat dibahagikan seadil-adilnya mengikut sektor kementerian dan juga golongan sasar. Ya, dan keperluan ini berbeza untuk setiap kementerian sebenarnya. Jadi pastilah kita ingin mengetahui sebenarnya respon awal tentang pra-belanjawan 2024 ni bersama dengan tetamu kita hari ini. Kita bawa di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Dr. Diana Abdul Wahab selaku pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Dr. Diana, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Doktor, memang kalau kita ikutkan kepada respon tadi, kita boleh gambarkan belanjawan ini sebagai sebuah kek yang ingin dibahagi-bahagikan kepada setiap rakyat Malaysia. Namun pembahagiannya itu perlu berskala dan juga perlu betul tepat pada keperluannya. Jadi bagaimana belanjawan pada kali ini dilihat perlu ada timbang tara untuk melihat yang mana isu dan juga yang mana keperluan. Okey, terima kasih kerana menjemput saya ke sini. Kalau kita tengok, saya nak buat perbandingan sikitlah tentang belanjawan 2023 yang lepas dan apa yang kita harapkan boleh ditambah baik untuk belanjawan kali ini. Pada belanjawan 2023, apa yang kita dapat lihat adalah saya boleh kata kita ada 3 major fokus lah pada waktu itu. Yang pertamanya adalah pemacuan ekonomi dan ini adalah sangat penting kerana negara kita dan secara globalnya kita sedang keluar daripada post-pandemic era, di mana pada ketika itu ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai bisnes yang go bankrupt. Jadi yang pertama kita fokus pada situ adalah pemacuan ekonomi. Yang keduanya adalah reformasi institusi. Ini adalah apa yang saya nampak, apa yang kita buat pada tahun 2023 dan orang kata salah satu yang paling penting adalah dari segi keadilan sosial. Macam kita tengok, kita fokus kepada pembangunan semula Malaysia, kemudian kita ada pembasmian kemiskinan, kita membantu mereka golongan rentan demi kelangsungan hidup mereka, dan another fokus adalah keterjaminan makanan dan
kemudian juga kita bantu IKS dan juga kalau kita tengok pada mulai daripada belanjawan yang lepas, kita juga dapat lihat yang kita banyak membantu golongan yang bekerja dalam gig ekonomi, di mana kita memberikan insentif kepada mereka, ya, dan juga SOKSO, perlindungan SOKSO kepada mereka. Jadi apakah yang kita boleh tengok untuk belanjawan tahun 2024 ni adalah, saya rasa apa yang kita perlu buat adalah keseimbangan di antara meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam masa yang sama, kita ingin memastikan bahawa kedudukan fiskal kita adalah stabil dan kukuh. Macam kita tengok saya ingat lagi tahun 2023 ketika saya dijemput, soalan yang ditanya pada saya ketika itu adalah jumlah bajet yang diperuntukkan untuk 2023 adalah yang tertinggi setakat itu. Tapi ini kita dapat lihat yang 2024 lebih tinggi lagi daripada 2023. Jadinya bukan sekadar jumlahnya besar, tapi pembahagian itu juga adalah sangat penting untuk kita lihat, ya. Sebab kita apabila kita mempunyai bajet yang tinggi, memang kita akan cuba seboleh mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Tapi dalam masa yang sama, kita ingin pastikan bahawa penggunaan perbelanjaan itu adalah dengan cara yang paling berkesan, dan kita cuba mengurangkan ketirisan yang berlaku supaya kita dapat memastikan kedudukan fiskal kita tidak terjejas dengan jumlah perbelanjaan yang sangat besar. Okey. Macam yang Dr. kongsikan tadi, belanjawan sebelum ini merupakan belanjawan yang terbesar kita pernah perolehi, sebanyak 388.1 bilion ringgit diperuntukkan. Tapi dalam masa yang sama juga ada potongan-potongan cukai yang akan menjejaskan pendapatan negara. Pada pandangan doktor sendiri, adakah kita mempunyai kemampuan untuk meningkatkan lagi perbelanjaan tersebut pada tahun ini, di samping ialah pendapatan negara yang mungkin sedikit berbeza jika dibandingkan tahun-tahun sebelum ini disebabkan oleh potongan cukai dan sebagainya? Okey, bagi saya yang pertama sekali adalah jumlah yang akan diperuntukkan untuk belanjawan ini. Saya yakin apabila kerajaan itu yakin yang dia mampu untuk peruntukkan sejumlah yang besar, maknanya dia yakin akan kemampuan kerajaan itu untuk menampung perbelanjaan tersebut. Okey, memang kalau kita tengok hasil kita adalah kurang daripada perbelanjaan kita, ya, yang menyebabkan defisit. Tapi dalam masa yang sama kita boleh lihat juga bahawa hasil kita adalah agak tinggi sebenarnya. Okey. Kemudian saya rasa untuk the solution dia, macam mana kita nak pastikan yang perbelanjaan tinggi ni kita mampu untuk inilah, adalah cara pertama kita tengok pada kita punya hasil. Yang keduanya kita tengok pada kita punya perbelanjaan. Kalau kita tengok pada kita punya hasil, cara bagaimana untuk kita meningkatkan hasil? Okey, kalau kita tengok mulai daripada tahun lepas, ya, kita banyak LHDN dia banyak mencari orang-orang yang sebelum ni tidak membayar cukai. Jadinya itu juga dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan negara, kerana the largest portion of pendapatan negara itu adalah melalui cukai. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dari segi kecekapan sistem pencukaian itu sendiri. Jadinya lepas ni mungkin kita nak tengok ada satu reform dalam tax collection, yang mana kita cuba untuk mengurangkan cukai bagi orang kata golongan-golongan tertentu, contohnya golongan M40 yang terjejas, ya. Tapi dalam masa sama kita nak tengok macam mana kita boleh meningkatkan cukai untuk menambahkan pendapatan negara. Dalam masa yang sama, kita dah tengok pada hasil, kita tengok juga pada keberkesanan ataupun kecekapan kita membelanja. Jadi salah satu benda yang kita boleh tengok adalah dari segi reformasi institusi, yang mana kita boleh tengok kadang-kadang dia ada the overlapping of agencies, ya. Many agencies are working towards the same thing. Jadinya orang kata redundant, overlap. Masalah ini sangat-sangat rampant lah dekat Malaysia. Jadi mungkin kita boleh tengok pada situ, dengan apabila kita memperuntukkan satu-satu bajet tu, kita tengok okey, ada tak overlap di antara fungsi satu agensi dengan agensi yang lain, supaya kita boleh meningkatkan kecekapan, dalam masa yang sama kita mengurangkan kos. Penstrukturan agensi adalah penting. Cuma bila kita bercakap tentang belanjawan 2024 ini, sudah pasti isu berkenaan tentang kos sara hidup dan juga isu-isu subsidi juga akan dibahaskan. Masih lagi hangat perdebatannya berkenaan tentang subsidi bersasar. Walaupun Menteri Ekonomi menceritakan berkenaan sistem padu yang akan diperkenalkan. Cuma bagi respon doktor, apakah
masanya yang sesuai untuk kita melaksanakan subsidi bersasar dan juga untuk memastikan agar pelaksanaan subsidi itu efektif dan mencapai objektifnya, Dok? Okey, bagi saya memang sepatutnya kita mempunyai subsidi bersasar instead of blanket subsidi. Okey, kerana blanket subsidi dia akan apply to all the whole populations lah. Bila subsidi bersasar ni, tujuan utama subsidi adalah untuk kita membantu golongan yang pertamanya golongan rentan lah, yang paling teruk sekali ya. Dalam masa yang sama juga kita dapat lihat pada tahun 2023 apabila bajet dibentangkan, kita banyak membantu golongan B40, tapi M40 terasa akan dipinggirkan. Sedangkan mereka merupakan pembayar cukai yang terbesar. Kerana M40 tidak mendapat manfaat. Ya, tetapi tidak mendapat manfaat. Terutama adalah M40 yang kita ada B40 which is 40% and below lah. Kemudian kita ada M50, M60. Golongan ini yang paling banyak terkesan kerana mereka income mereka tidaklah berbeza sangat, cuma meningkat sedikit je daripada B40, tetapi dalam masa sama mereka tidak mendapatkan apa-apa subsidi and then oleh itu, saya rasa adalah sangat penting untuk kita mempunyai subsidi bersasar melalui sistem padu yang sedang dibangunkan sekarang. Saya rasa mungkin awal tahun depan kita akan dapat lihatlah bagaimana sistem padu ni dapat beroperasi. Apakah apakah dia punya struktur, dia punya distribution tu kita dapat lihat nanti. Cuma saya rasa perkara ini adalah amat penting. Contoh, kerana jika kita ambil contoh B40 tetapi bujang. Dia tidak memerlukan banyak perbelanjaan seperti mana M40 yang mempunyai ibu, ayah dan 2 orang anak. Apabila keluarga ni sebenarnya boleh jadi lebih susah daripada B40 yang single ini. Sebab itulah saya rasa apabila pembangunan sistem padu ni dia ingin mengambil kira ke semua aspek, bukan setakat income tetapi juga aspek-aspek yang lain. Contoh family size dan mungkin location pendapatan boleh guna. Ya, pendapatan boleh guna. Boleh cakap berkenaan dengan belanjawan ini, satu lagi perkara yang mungkin kita boleh sentuh adalah berkenaan peruntukan tertinggi, di mana sebelum ini Kementerian Pendidikan KPM menerima peruntukan yang paling banyak sebanyak 55.2 bilion ringgit. Jadi pada tahun ini adakah terdapat keperluan untuk kita memberikan peruntukan tertinggi di kementerian yang sama atau barangkali di kementerian lain pada pandangan doktor, contohnya Kementerian Kesihatan, sebab kita baru saja melepasi satu fasa yang begitu menggerunkan dan traumatik sekali iaitu COVID-19, dan WHO juga mengeluarkan kenyataan kita perlu sentiasa berwaspada dengan satu lagi disease ataupun dipanggil disease X yang berpotensi untuk menular sebagai ataupun dikategorikan sebagai pandemik juga. Jadi pada pandangan doktor, situasi ini adakah keperluan peruntukan itu perlu dilebihkan lagi kepada Kementerian Kesihatan jika nak dibandingkan dengan kementerian-kementerian yang lain? Okey, bagi saya rasa kedua-dua kementerian ini adalah kementerian paling penting untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Apabila kita tengok pada bajet, memang kita untuk meningkatkan pendapatan negara, kita tengok pada ekonomi. Tapi dalam masa yang sama, kesihatan dan juga pendidikan adalah long term investment bagi saya. Yang pertama, kita inginkan rakyat kita yang bijak, dalam masa yang sama rakyat kita yang sihat. Kerana efek dia adalah untuk long term. Bila kita mempunyai masyarakat yang berpendidikan, in the long term dia juga akan memacu ekonomi. Dalam masa yang sama, apabila kita mempunyai rakyat yang sihat, yang kurang penyakit kronik, contoh macam diabetes, so dia akan mengurangkan perbelanjaan in the future. Bayangkan kalau macam kita ada what we call as successful aging. Kita menua tapi dalam masa yang sama kita masih kekal sihat, kita masih kekal jadinya itulah saya rasa perbelanjaan, kalau kita ingin memberi peruntukan yang tinggi kepada pendidikan dan juga kesihatan, saya rasa perkara ini sangat-sangat perlu. Bercakap berkenaan aging nation ini, ada juga dibahaskan berkenaan tentang perbelanjaan emolument atau perbelanjaan mengurus yang semakin bertambah saban tahun. Ia juga turut didesak oleh keperluan pembayaran pencen bagi penjawat awam. Ini menjadi perbahasan kerana saban tahun ia makin melebar dan makin membesar. Ada cadangan untuk mungkin pencen ini boleh dijadikan pilihan kepada KWSP dan sebagainya. Jadi bagaimana doktor melihat isu-isu berkenaan
yang ditanggung oleh kerajaan dari segi perbelanjaan mengurus ini perlu difikirkan konsep dan juga kaedah yang sesuai supaya ia menjadi win-win situation. Okey, yang saya tahu ya, penjawat awam boleh memilih sama ada mereka ingin memilih KWSP ataupun mereka ingin memilih skim pencen. Jadinya ini pun ada juga saya tak pasti berapa peratus lah penjawat awam yang memilih skim KWSP ataupun pencen. Tapi ini juga merupakan saya rasa dia lebih kepada optional kepada individu tersebut, ya. Tapi dalam masa yang sama apabila kita cakap tentang perbelanjaan kerajaan untuk pencen, terutama bagi level-level penjawat yang tertentu, saya rasa tidaklah begitu besar, ya. And then tapi bolehlah kita tengok pada pembahagian pencen ni, mungkin ada golongan-golongan tertentu yang kita boleh lihat bagaimana untuk kita kurangkan perbelanjaan pencen ni. Okey, jadi sikit harapan daripada doktor sendiri untuk prabelanjawan baki berapa jam saja lagi ni akan dibentangkan. Okey, harapan saya yang pertamanya adalah memang saya harap perbelanjaan ini, sebab ini adalah jumlah yang paling besar, ya. Jadinya yang pertama-tama sekali saya nak lihat, yang saya harapkan adalah keseimbangan. Macam saya cakap tadi, keseimbangan di antara kesejahteraan rakyat. Kita nak maksimiskan kesejahteraan rakyat. Dalam masa yang sama kita ingin pastikan bahawa kedudukan fiskal kita adalah kukuh. Yang keduanya saya nak tengok keberkesanan lah dalam perbelanjaan itu sendiri. Jadinya orang kata tak guna bila kita ada bajet yang sangat besar tapi berlaku ketirisan di segenap tempat, ya. Jadi kita nak tengok lebih transparansi lah dalam agensi-agensi kerajaan dalam melakukan apa yang mereka ingin capai. Okey. Terima kasih doktor. InsyaAllah kita nantikan pada petang nanti pembentangan belanjawan 2024 oleh Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pada hari ini, dan jangan lupa kita siarkan secara langsung bermula pada pukul 3 petang nanti di TV1. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor sampai hari ini di studio.